Assalamualaikum dan selamat malam. Salam perpaduan. Terima kasih kerana bersama kami dalam naratif khas Jaminan Keselamatan dan Perpaduan. Anda sedang menonton kami di saluran berita RTM TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian RTM Klik. Pasca pembentukan Kerajaan Perpaduan, walau apa pun jua terma yang digunakan, walau apa jua pemahaman berkenaan Kerajaan Perpaduan, Kabinet Perpaduan maupun Kerajaan Gabungan yang ditajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara ini sebenarnya menjadi salah satu daripada keperluan masyarakat dan juga kehendak negara untuk kita meneruskan pemerintahan dan juga pentadbiran negara pasca pilihan raya umum ke-15. Set aside ataupun ketepikan dahulu isu politik, cuma kita bertumpu kepada apa yang bakal tiba menjelang 2023, belanjawan 2023, malah isu-isu struktural, legislatif, pentadbiran di peringkat pimpinan tertinggi kerajaan untuk disegerakan dan juga usaha untuk membaik pulih negara. Malam ini saya amat bersati untuk kita mengalukan naratif khas bersama dengan kita adalah Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum. Selamat malam Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih bersama kami dalam naratif khas pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat membawa gambaran lebih dekat khususnya tentang peranan dan juga peri penting Kementerian Dalam Negeri dalam kita melihat pasca pembentukan Kerajaan Perpaduan. Datuk Seri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui Kerajaan Perpaduan. Suatu mungkin gambaran keputusan yang amat sukar untuk dibuat melalui gabungan blok-blok parti yang terdiri daripada PH, BN dan sebagainya. Cuma pasca Kerajaan Perpaduan ini apa menjadi fokus bukan saja pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tapi juga menteri-menteri dan juga jemaah menteri yang telah pun dilantik di bawah Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri. Baik, terima kasih. Terima kasih RTM. Ini sudah agak lama saya tak bertandang ke sini. Welcome back, Datuk Seri. Satu penghargaan untuk diberi ruang ikut serta dalam program naratif khas malam ini. Terima kasih. Usai pilihan raya yang ke-15, ternyata yang berlaku adalah tidak ada pihak yang menguasai majoriti dan mampu membentuk kerajaan dengan sendirinya. Pakatan Harapan terhenti setakat 82, Perikatan Nasional terhenti setakat 73, kemudian 74 setelah memenangi Padang Serai, GPS Sarawak 23, Barisan Nasional 30, GRS 6, Warisan 3 dan begitulah keadaan dia. Dalam keadaan inilah perlembagaan sebenarnya memperuntukkan di bawah Fasal 43, iaitu yang di-Pertuan Agong bolehlah melantik seorang yang pada kepercayaan baginda dari kalangan ahli Dewan Rakyat yang boleh yang baginda yakin boleh mendapat sokongan majoriti. Bagaimana baginda nak membuktikan keyakinan baginda? Dalam perlembagaan dia silent. Boleh dalam bentuk Tuanku Agong panggil ketua-ketua parti, boleh dalam bentuk Tuanku Agong meminta sebarang legal document. Begitulah. Ini tidak ada satu panduan yang tetap begitu ya. Misalnya pada pilihan raya 2018 ketika Pakatan Harapan menang. Yang di-Pertuan Agong waktu itu Sultan Kelantan, dia cuma memanggil ketua-ketua parti. Dr. Wan Azizah, Mat Sabu, Lim Kuan Eng, Tan Sri Muhyiddin, ditanya siapa pilihan untuk menjadi Perdana Menteri. Semua sebut Dr. Mahathir. So Dr. Mahathir dipanggil. Terus mengangkat sumpah. Okey, begitulah. Dan PRU ke-15 baru ini legal document juga diminta oleh istana. Begitu juga dipanggil ketua-ketua parti. Saya sendiri dijemput bersama dengan pengurusi PH iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ke istana. Jadi di sinilah apabila diterangkan kepada kami oleh Kebuah Duli Tuanku bahawa SPR telah mempersembahkan keputusan dan tidak ada pihak yang menguasai majoriti. Tuanku kemudiannya telah menilai semua dokumen yang diminta dan kemudian Tuanku melontar idea untuk sebuah kerajaan perpaduan diusahakan dengan pesannya yang menang tidak dapat semua, yang kalah tidak hilang semua. Baginda mahu. Dan ketika itulah ketua-ketua parti ditanya dan semua ketua-ketua parti, ketua-ketua blok menerima pandangan Tuanku dengan kebijaksanaan baginda bahawa idea unity government ini munasabah untuk diusahakan. Sementara satu blok lagi iaitu Perikatan Nasional memilih untuk tidak bersetuju. Dan proses itu selesai apabila pada 24 bulan 11 istana kemudiannya setelah melalui proses Majlis Raja-Raja, Persidangan Khas Raja-Raja juga kemudiannya memuktamadkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan berikutnya adalah proses pembentukan jemaah menteri, kemudian timbalan menteri,
agihan portfolio dan sebagainya. Hari ini hari Rabu, kami baru saja selesai mesyuarat kabinet yang ketiga di bawah kerajaan baru ini. Dan fokus kami tentu saja fokus untuk bekerja. Banyak perkara yang harus kita uruskan, terutama pemulihan negara pasca pandemik COVID, ekonomi rakyat terkesan, pendapatan terjejas, kos sara hidup meningkat, harga barang tinggi, inflasi global. Semua ini memerlukan seluruh potensi bekerja, berfikir, perancangan di bawah kepimpinan kerajaan baru ini. Jadi ini adalah masa untuk kita memacu ke depan, kerana kita sudah pun selesai dengan proses pilihan raya. Pun begitu, yang namanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, walaupun proses menamakan dia itu sudah selesai mengikut lunas undang-undang. Maknanya pasal 43 Pelbagai Persekutuan itu, seorang yang pada kepercayaan ke bawah diri tuanku diyakini mendapat sokongan majoriti. Datuk Seri Anwar memilih untuk 19 hari bulan 12 satu usul undi percaya dibawa ke Dewan mengikut perkara 27 Peraturan Mesyuarat. Sebenarnya tak ada keperluan pun sebab proses di bawah pemilihan penentuan di bawah perkara 43 Perlembagaan Persekutuan itu telah berjalan. Keyakinan sokongan itu bagaimana, Datuk Seri? Kita tak ada sebarang rasa was-was terhadap keupayaan untuk membuktikan pada 19 hari bulan nanti bahawa usul undi percaya itu akan dapat kita lepasi. Datuk Seri, sebelum kita berganjak kepada isu berkenaan tentang secara spesifik Kementerian Dalam Negeri, ini saya nak ambil kesempatan. Ramai yang bertanyakan berkenaan isu penggabungan PH dan juga Barisan Nasional dilihat dibentuk untuk membentuk kerajaan perpaduan yang dinamakan. Cuma untuk pilihan raya negeri, 6 negeri akan melakukan pilihan raya negeri pada mungkin 2023 dan tahun seterusnya. Apakah kerjasama ini hanya sekadar untuk pembentukan kerajaan negeri ataupun akan dimulai dengan pembentukan di peringkat lanskap politik untuk isu-isu pilihan raya? Di peringkat persekutuan, hal yang membolehkan kedua-dua blok politik ini duduk sekali baru saja berlaku. Selepas 19 November dan hari ini adalah 14 Disember, baru saja berlaku. Dan kita sedang berusaha untuk mewujudkan keserasian berasaskan pada trust and respect, berasaskan kepada melihara kepentingan bersama. Kita tengok aspek-aspek itu dulu. Sebab asas perpaduan yang mempertemukan kesemua blok politik ini adalah tanggungjawab untuk memacu negara bagi menguruskan hal ehwal rakyat dan kerja dalam menguruskan aktiviti rakyat. Ini asas yang membolehkan kita duduk sekali. Baik, apakah nanti bentuk persefahaman ini akan kita lanjutkan kepada pilihan raya negeri dalam tempoh paling lama 6 bulan daripada sekarang. Saya katakan bahawa buat masa sekarang perbincangan belum sampai ke situ. Sama ada akan wujud kerjasama politik, persefahaman politik, electoral pact, gabungan politik, itu belum pernah kita bincangkan lagi. Fokus kita adalah mewujudkan keserasian atas nama sebuah kerajaan perpaduan dalam konteks ini supaya kerajaan ini berfungsi. Kerajaan ini harus dilihat compact dan intact. Barulah keyakinan rakyat itu akan dapat kita bina bagi membolehkan kerajaan itu bergerak dan berfungsi. Akan hal yang akan berlaku dalam tempoh-tempoh terdekat ini, termasuk soal potensi kerjasama kerajaan negeri, saya percaya hal itu akan ikut dibincangkan mengikut kesesuaian masa dan keperluan. Jadi fokus sekarang lebih kepada menggerakkan peranan di peringkat kerajaan persekutuan. InsyaAllah mungkin Presiden yang berlaku di Pahang dan juga di Perak akan menjadi satu penanda aras ataupun pemula kepada satu kerjasama yang akan kita nantikan nanti. Terus dan juga kita menjurus kepada Kementerian Dalam Negeri, sebuah kementerian yang sudah pastinya menguatkuasakan undang-undang dalam negeri, internal law, domestic law dan juga agensi-agensi penguatkuasa yang sebegitu banyak bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Isu-isu ini bukan sahaja bersifat isu penguatkuasaan, tapi bagaimana undang-undang itu diterjemahkan, ditambah baik, malah dibaik pulih untuk isu-isu
persempadanan, sovereignty, kedaulatan negara dan juga isu-isu melibatkan kewarganegaraan dan juga kerakyatan. Jadi sepanjang hampir 2 minggu Datuk Seri menerajui Kementerian Dalam Negeri, apa mungkin perkembangan terkini dan juga libat urus yang sedang dilakukan bersama agensi-agensi terlibat, Datuk Seri? Baik, terima kasih. Benar, Kementerian Dalam Negeri ini sebuah kementerian yang besar. Dari segi kaki tangannya, dari segi bajet tahunannya, dari segi agensi-agensi penting yang bernaung di bawahnya. Memang ianya semacam sebuah kerajaan sendiri. It is a government by itself. Dari segi saiz dan juga bajet dan juga peranan dan fungsi. Manakan tidak, terdapat hampir 51 akta yang dikendalikan di bawah kementerian ini. 51. Satu jumlah yang besar dengan agensi-agensi penting. Jadi seminggu pertama dan memasuki minggu kedua ini, jadual saya lebih kepada dipenuhi dengan mendengar taklimat daripada jabatan, daripada agensi, kemudian daripada bahagian-bahagian penting di bawah bumbung Kementerian Dalam Negeri. Itu sudah tentu merupakan satu rukun yang penting untuk saya sebagai menteri yang baru harus ada kesabaran dan ketekunan untuk mendengar. Sebab selepas ini kita tak ada masa lagi. Inilah peluang untuk kita memahami strukturnya, visinya, misinya, peranannya, cabarannya. Dan untuk minggu-minggu yang telah saya lalui ini, saya merasa selesa dengan pengenalan dan kerjasama yang diberikan oleh pegawai-pegawai tinggi kementerian dalam membantu saya untuk memahami fungsi dan peranan kementerian ini. Dan pada saat ini saya memahami bahawa tugas hakiki kementerian ini adalah pada kata kunci perkataannya, iaitu keselamatan dan ketenteraman awam. Dan inilah sebenarnya yang mengikat apa saja kita bercakap tentang pendaftaran negara, kewarganegaraan, pekerja asing, penjara, apa saja kita cakap. Ya, kita boleh bercakap berlegar dengan pelbagai isu. Tetapi dia paksinya satu saja, iaitu keselamatan dan ketenteraman awam. Ya, baru-baru ini berkesempatan juga bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Ketua Tan Sri Ketua Polis Negara untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang isu kebajikan anggota, integriti dan juga keperluan anggota Polis Diraja Malaysia. Jadi apa yang menjadi resolusi penyuraian kepada isu-isu yang banyak berbangkit sebelum ini, khusus dalam kalangan anggota dan juga agensi institusi Polis Diraja Malaysia itu sendiri? Baik, secara kebetulan semalam waktu taklimat di Bukit Aman, lawatan saya yang pertama untuk diperdengarkan, dipersembahkan taklimat oleh Ketua Polis Negara sendiri, Tan Sri Akhil Sani, kepada saya dan timbalan saya, Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah. Dalam ucapan ringkas saya menyebut bahawa antara tekad awal saya, satu keazaman awal saya, tak kala diberi peluang untuk memimpin kementerian ini, ialah memberikan fokus kepada aspek kebajikan anggota. Kurang lebih ada 125,000. Satu jumlah yang besar. Bagi kalangan anggota polis peringkat bawahan ini, aspek kebajikan mereka, termasuk misalnya tempat tinggal mereka, quarters. Dan memang disebut bahawa perlu diadakan penambahbaikan yang perlu disegerakan bagi membolehkan suatu suasana tempat tinggal yang lebih kondusif untuk didiami. Kalau perkara ini tidak kita perhatikan, itu akan menjejaskan moral anggota misalnya, dibeban dengan tugas berat, mengawal keselamatan masyarakat awam. Pada masa yang sama, kalau mereka mendiami kuartus-kuartus polis misalnya, walaupun tidaklah keseluruhannya nampak berat, tapi ada keadaan tertentu di mana tempat kediaman itu saya tengok memerlukan perhatian segera. Dan ini aspek kebajikan anggota. Ataupun dibincangkan juga semalam tentang ada keperluan bagi pasukan-pasukan khusus di dalam
PDRM ini. Okey. Ya. Misalnya unit tindakan khas nak melahirkan seorang unit tindakan khas ini, bagi setiap 100 yang dilatih, nak dapat lebih kurang 15 orang saja yang lulus. Misalnya, ya. Jadi kepada kelompok ini ikut dibincang semalam apakah wajar untuk kita pertimbangkan allowance khusus, allowance khas, kerana perit jerih dan susah payah mereka untuk melepasi ujian dan modul latihan yang berat, sehingga mereka menjadi seorang anggota polis yang terbaik misalnya, ya. So itu juga saya nilai sebagai aspek kebajikan, dan banyak lagi aspek kebajikan yang kami bincangkan. Tidak syak lagi, itu antara perkara yang ikut menjadi fokus saya dalam pembincangan pertemuan awal saya dengan PDRM di Bukit Aman semalam. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini, Datuk Seri, dan kita akan kembali berjeda seketika di Naratif Khas Jaminan Keselamatan dan Perpaduan. Pastikan sesuatu maklumat itu benar atau palsu, anda boleh ikuti tips ini. AACCO. A. Accuracy atau ketepatan. Apakah fakta yang dipapar bersumberkan individu atau kajian yang diiktiraf? A. Authority atau kewibawaan. Kenal pasti siapa penulisnya. Mungkin ianya daripada individu yang tiada latar belakang bersesuaian dengan apa yang diterbitkan. C. Currency atau tempoh masa. Semak tarikh diterbitkan. Mungkin ia cerita lama atau di tempat lain yang disensasikan semula. C. Coverage atau liputan. Sekiranya berita itu terlalu ringkas dan tanpa menyatakan dengan jelas siapa, kenapa, apa, di mana atau bagaimana, anda disaran untuk abaikannya. Dan akhir sekali, O. Objektif atau matlamat. Nilai apakah tujuan sesuatu penulisan. Jika tidak bermanfaat atau lebih kepada kemudaratan, eloklah jangan dikongsi. Tidak pasti, jangan kongsi. Football unites the world. It's in passion. Dans l'amour. In peace. Football unites us in hope. And in joy. O futebol une a todos. El fútbol une al mundo. Adam, ada buat homework? Ada? Buat buku apa? Sains. Sains je. Kau boleh suka sangat belajar sains. Biasalah. Ya Allah, tingginya Bil. Kenapa ni bang? Meter rosak kot. Takkan nanti kita pergi cek Ini mesti berpunca dari penapis air yang kita baru beli tu. Tahu tak? Perkakas elektrik yang ada pam atau pemanas akan guna lebih tenaga. Kalau kita nak jimatkan tenaga, kita kenalah matikan perkakas elektrik yang kita tidak gunakan. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatu padukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita mesti jaga dengan baik.
Dan Malaysia ini adalah Malaysia kita dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insya-Allah. Kita bersua kembali dalam naratif khas jaminan keselamatan dan juga perpaduan. Saya suka untuk mengambil sedikit Global Report on Human Trafficking yang mana mengkategorikan negara-negara yang mempunyai kecenderungan dan juga peratusan tertinggi dalam human trafficking ataupun pemerdagangan manusia dan juga pemerdagangan orang ini. Dan Malaysia tidak terkecuali untuk berada dalam beberapa kategori dan juga penarafan dilakukan oleh pihak global. Cuma Datuk Seri, kalau kita bersua kembali tadi, ini isu-isu yang bermain dalam lembayung Kementerian Dalam Negeri. Untuk mungkin 100 hari yang mendatang ataupun dalam tempoh-tempoh yang mendatang, rakyat dan juga pengundi khususnya rakyat Malaysia memberikan penumpuan dan juga perhatian kepada apa yang akan digagaskan dan akan dilunaskan, khususnya mungkin ada dasar-dasar baru, kaedah-kaedah baru dan juga mungkin inisiatif baru yang akan dilaksanakan di bawah pimpinan Datuk Seri. Terima kasih. Ada dua perkara. Setelah sesi-sesi taklimat ini disampaikan setakat ini dan engagement saya dengan bahagian-bahagian dan agensi-agensi tertentu di bawah Kementerian Dalam Negeri, saya sudah mula berkira-kira untuk melaksanakan sekurang-kurangnya dua perkara. Pertama, apa saja perubahan, dasar, idea atau pendekatan yang saya nak cadangkan, ianya akan dibuat berasaskan kepada data. It's going to be a data-driven policy. Lihat saja bagaimana kementerian ini melalui Jabatan Immigration misalnya menguruskan soal permohonan pasport sehinggalah kepada pengeluaran pasport. Kemudian Jabatan Pendaftaran berurusan dengan pengeluaran MyCard ataupun kewarganegaraan. Immigration juga menguruskan soal pekerja asing. Di satu sisi, kita ada beberapa sektor ekonomi yang sangat kritikal, yang tenaga kerja tempatan itu tidak memadai, yang membawa kepada kerajaan meneruskan polisi untuk membawa pekerja dari negara sumber, Bangladesh, Nepal, Vietnam dan sebagainya. Hal ini semuanya boleh kita berikan perspektif yang lebih tepat apabila kita menganalisa data-data yang berkenaan. Misalnya, kebelakangan ini, musim cuti sekolah ini berlaku lonjakan saujana kepada permohonan pasport baru. Data menunjukkan peningkatan hampir 4 kali ganda daripada keadaan hari-hari biasa. Jadi 76 pejabat pengeluar pasport itu didatangi dengan jumlah manusia yang ramai. Jadi akibatnya berlaku satu keadaan beratur panjang yang meletihkan, yang menyebabkan masyarakat menjadi sangat kritikal. Di satu sisi, betulkah proses pengeluaran ini lambat? Angka menunjukkan bahawa 45% daripada permohonan pasport yang dilakukan secara atas talian itu sebenarnya boleh mengurangkan potensi beratur panjang misalnya. Jadi saya berura-ura untuk membawa perubahan atau pengenalan baru yang akhirnya kalau merupakan dasar, ianya akan disyorkan berasaskan kepada data yang kita analisis. Ini satu keperluan semasa sekarang ni. Kita perlu data analyst, data ini perlu kita massage, perlu kita analyse supaya dia memberikan kita satu predictive model. Kita boleh menjangkakan kalau musim ini begini jumlahnya dan apakah persiapan yang boleh kita buat. Itu yang pertama. Soalan tadi bertanyakan apakah rancangan 100 hari. Perkara kedua yang saya tengok adalah bercakap soal keselamatan dan ketenteraman awam dengan kekuatan anggota polis sekitar 120-an ribu untuk menjaga keamanan 30 juta rakyat dengan sempadan laut point to point sepanjang 6,170 km. Dengan sempadan darat Bukit Kayu Hitam sampai ke Perlis itu sekitar 600 km. Belum lagi sempadan Kalimantan, Sabah, Sarawak. Soal menjaga keselamatan ini adalah soal yang kita nak terapkan adalah merupakan tanggungjawab semua. Tanggungjawab bersama. Caranya adalah mendisiplinkan diri untuk menjadi
rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Untuk itu, aspek keselamatan yang saya hajati ialah untuk merangkul semua potensi dalam negara. Secara khusus, saya berhasrat untuk dalam masa-masa terdekat ini turut engage dengan izin dengan masyarakat sivil, NGOs, pertubuhan bukan kerajaan, masyarakat madani, civil societies ataupun distinguished individuals. Mereka boleh bercakap tentang apa saja tajuk secara kritikal. Tapi saya bersedia untuk engage mereka ini. Datuk Seri, kalau sering kali ini kita lihat sebelum ini anggota penguatkuasa ataupun agensi penguatkuasa sering kali dipaitkan dengan masalah integriti, korupsi, rasuah. Yang kita sedia maklum, ia sudah membarah puluhan tahun dalam negara kita. Tetapi mungkin penyelesaiannya, satu mungkin pendidikan, yang kedua penguatkuasaan unit integriti dan sebagainya. Cuma ada juga dicadangkan lebih banyak kita menggunakan pendekatan teknologi. Contohnya, Jabatan Imigresen tidak lagi menerima pembayaran secara tunai di kaunter, tetapi lebih kepada pembayaran secara dalam talian dan juga beberapa fasa-fasa teknologi lain, malah dengan pengenalan kamera badan untuk Polis Raja Malaysia. Apakah teknologi dan juga pengenalan kepada perkara-perkara baharu dalam aspek melengkapkan penguatkuasaan agensi ini akan dapat mengurangkan impak dan juga risiko korupsi dan juga masalah integriti? Ya, saya setuju. Kita harus bergerak ke arah itu sebenarnya. Kita harus bergerak ke arah itu. Bermaksud kalau kita bersetuju atas asas itu, bersetuju maksudnya harus diusahakan, digerakkan semua inisiatif ke arah itu. Immigration ini satu jabatan besar. Dia mampu untuk menjana revenue sehingga mencecah 5 bilion ringgit setahun dalam semua bentuk bayaran yang disalurkan ataupun dikenakan oleh jabatan ini. 5 bilion ringgit ini satu amount yang besar untuk sebagai satu jabatan yang menjana pendapatan. Pada masa yang sama, orientasinya bukan sekadar pendapatan semata-mata. Dia berasaskan pada servis perkhidmatan. Dia juga bertindak sebagai facilitator, to facilitate, bukan mempersulitkan. Samalah kalau umpamanya basis yang kita katakan adalah semakin banyak perkhidmatan ini dibenarkan interaksi secara man to man. Itu boleh saja terdedah kepada aspek yang disebutkan tadi, unsur-unsur rasuah misalnya. Jadi mengurangkan urusan yang melibatkan face to face itu difikirkan sebagai mampu mengurangkan potensi berlakunya kecurangan yang kita maksudkan. Namun buat masa sekarang, sebab itu saya katakan sebarang keputusan yang akan kita buat, ianya harus berasaskan kepada fakta dan data. Berapa banyak laporan yang dibuat, berapa banyak siasatan yang dibuat, berapa pula disabitkan, dan kes disiplin, kes berakhir di mahkamah dan sebagainya, supaya berlaku adil kepada semua. Di satu sisi lain, orang juga selalu menyebut bahawa kita tahu ada berlaku perbuatan bayaran undercountant dan sebagainya. Boleh sebut apa saja. Tapi yang saya nak sebutkan adalah sebarang pengenalan dasar atau pendekatan baru, saya bertekad ianya harus berasaskan kepada data sebelum suatu syur penambahbaikan ataupun pendekatan baru ataupun polisi baru mau saya perkenalkan. Saya juga nak menyentuh Datuk Seri berkenaan pembawaan fahaman-fahaman yang berbentuk falasi dan juga mungkin membawa gambaran mengapi-apikan isu perkauman bangsa malah kebencian. Kalau dahulunya kita mempunyai akta percetakan dan juga penerbitan yang banyak mengawal selia dari segi percetakan, penerbitan, buku-buku, tapi kali ini lebih kepada media sosial di bawah atas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Mungkin kerangka lembayungnya itu di kementerian yang lain, tetapi masih lagi berada di bawah bidang kuasa preview pihak Polis Raja Malaysia. Itu mungkin saya akan tanyakan dan juga lanjutkan seketika nanti. Kita nak beri ruang untuk kita berat seketika dalam Naratif Khas.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Krisis kenaikan kos bahan api menjadi isu besar bagi semua negara di dunia. Dalam konteks Malaysia, kita masih berupaya mengatasi isu ini walaupun kerajaan terpaksa menanggung kos kesan kenaikan kos bahan api tersebut melibatkan puluhan bilion ringgit setahun. Oleh itu, sama-sama kita menguruskan penggunaan elektrik secara bijak supaya bil elektrik kita dapat dijimatkan. Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Baik, kita bersua kembali naratif khas bersama Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri. Datuk Seri, tadi saya gantung persoalan berkenaan tentang hatred speech ataupun hatred installation, meletakkan elemen-elemen kebencian bukan saja di peringkat media sosial, penerbitan, malah apa jua medium. Jadi bagaimana pihak Kementerian Dalam Negeri melihat isu ini perlu ditangani segera sebelum isu-isu ini akan semakin memparah, Datuk Seri? Betul. Terima kasih. Satu soalan yang bagus sekaligus bagi peluang untuk saya berkongsi. Tadi semasa mesyuarat di peringkat Jemaah Menteri, satu taklimat telah diberikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Polis Negara tentang keadaan semasa keadaan keselamatan dalam negara. Dia menyentuh pelbagai perkara. Satu daripada segmen yang ikut disentuh ialah perkara berkaitan dengan satu trend yang kebelakangan ini menjadi sangat membimbangkan dan harus diusahakan sesuatu untuk menanganinya. Apakah trend itu? Yang paling ketara adalah trend dengan menggunakan pelbagai saluran media ini, khususnya media sosial, untuk menghina, mempertikai, mengaibkan institusi-institusi penting dalam negara, seumpama institusi raja-raja. Lalu ditunjukkanlah angka-angka laporan polis yang telah dibuat. Satu keadaan yang tidak berlaku 10-15 tahun dahulu, tapi sekarang ini berlaku secara terbuka dan berleluasa. Keadaan yang sangat tidak bagus untuk negara kita yang sangat menghormati
prinsip raja berperlembagaan. Yang kedua adalah posting yang bersifat menghasut atau mengapi-apikan sentimen perkauman. Itu juga berlaku di luar sana dalam keadaan yang menunjukkan tren yang membimbangkan. Selain daripada ikut memainkan sentimen keagamaan. Jadi 3 perkara ini, perkauman, keagamaan dan institusi raja. Ini sebenarnya sangat emotif, isu yang sangat emotif. Sebab itu pasukan polis di bawah Tan Sri Akrid itu memberikan jaminan bahawa perkara itu sememangnya di dalam pemerhatian pasukan polis. Apakah undang-undang negara kita mencukupi? Ya dan tidak. Ada tak undang-undang untuk menguruskannya? Ada. Ianya berkisar kepada sekurang-kurangnya 3 akta. Akta hasutan, ada fasal-fasal yang mengaitkannya soal perbuatan menghasut, perbuatan yang mewujudkan ketidaktenteraman di kalangan rakyat umpamanya, kanun keseksaan ataupun akta komunikasi. Akta ada sekurang-kurangnya 7 atau 8 section yang untuk menguruskan hal-hal yang kita bangkitkan ini. Lalu apakah kita memerlukan pindaan terhadap akta-akta yang sedia ada? Okey. Satu undang-undang ni sifatnya dinamik. Dia bukan statik. Jadi kalau trend ancaman itu berubah misalnya atau menjadi semakin berat, berleluasa, maknanya undang-undang yang sedia ada itu jika sekiranya dianggap sebagai tidak madai, harus dilihat ruang untuk melakukan beberapa pindaan dan penambahbaikan. Kita belum sampai ke situ, tapi itu antara idea yang kita melihat tentangnya. Jadi benar perkembangan yang berlaku mutakhir ini melalui kenyataan-kenyataan pihak-pihak tertentu. Ini sebenarnya tidak memberikan gambaran yang baik dalam kehidupan rukun hidup bermasyarakat yang pelbagai kaum dan pelbagai agama di negara kita. Bergerak daripada isu berkenaan tentang menyemarakkan isu-isu perkauman, hatred speech dan sebagainya, kita juga tidak mahu ada juga tindakan yang boleh mengganggu-gugat keamanan ataupun menghadirkan kekecohan ataupun kekacauan dalam negara. Dan sudah pasti ada satu bentuk undang-undang atau legislatif yang bertumpu kepada reaktif pencegahan sebelum perkara itu berlaku ataupun memberikan ruang untuk penahanan diberikan kepada pihak berkuasa sebelum sesuatu itu digambarkan sebagai berlaku secara spesifik dan khususnya. Dan ini juga mendapat tentangan mungkin daripada beberapa pihak yang melihat undang-undang seperti itu bercanggah dan juga menyalahi satu bentuk human rights ataupun hak manusia untuk dibicarakan ataupun untuk mendapat pembelaan. Jadi bagaimana isu ini dilihat sama ada pendirian yang perlu diikuti ataupun yang perlu untuk ditekuni oleh pihak KDN dalam isu undang-undang seperti itu? Betul, satu soalan yang baik. Kata kuncinya di sini adalah untuk mencapai satu keseimbangan. Pada masa yang sama, perkara penting yang harus dijadikan ukuran adalah prinsip yang kita panggil sebagai keadilan sejagat. Prinsip of universal justice. Seorang yang ditahan, dinyatakan pertuduhan ke atasnya, diadili di hadapan hakim, dia diberi peluang untuk mengambil peguam dan apabila hukuman dijatuhkan, dia masih boleh lagi membuat rayuan. Itu prinsip keadilan sejagat. Baik. Di satu sisi lain, realitinya adalah bila kita berdepan dengan satu keadaan yang berupa jenayah terancang, syndicated crime ini, organized crime ini. Kalau sekali berlaku tangkapan misalnya melibatkan sampai 120 atau melibatkan 50 orang. Kalau kita mengikut saluran biasa misalnya, ditahan 24 jam, kemudian dibawa ke mahkamah, kemudian dapat lagi tahanan reman 7 hari ke 10 hari kan, untuk menguruskan jumlah yang begitu besar dengan sifat jenayah yang begitu berat misalnya.
hal-hal ini keadaan yang memerlukan satu undang-undang yang tanpa mengorbankan atau kompromis terhadap prinsip keadilan sejagat. Ianya hal yang kita berdepan misalnya dalam bentuk jenayah terancang ini, yang keadaan yang memerlukan adanya satu undang-undang untuk menguruskannya. Ya, inilah yang menjadi polemik di kalangan masyarakat. Kenyataan saya semalam misalnya, ketika lawatan Bukit Aman itu, saya faham. Saya menerima pelbagai pandangan daripada rakan-rakan saya, termasuk terutamanya daripada civil societies ataupun rakan-rakan politik saya. Ya. Saya faham sentimen mereka. Okay? Dan kerana itu, poin saya peringkat awal tadi adalah bagaimana nak mencapai keseimbangan dalam perkara ini. Dan saya sebut bahawa saya terbuka untuk menerima sebarang pandangan dan teguran. Ya. Pada masa yang sama, saya akan exercise ataupun saya akan melaksanakan kewajipan saya mengikut keperluan undang-undang dan kuasa yang diperuntukkan di bawah apa-apa juga peruntukan undang-undang yang ada pada seorang Menteri Dalam Negeri. Jadi ini komen saya yang saya fikir betul debate di luar berlaku sekian lama soal kritikal terhadap beberapa undang-undang yang ada, lalu dikaitkan bahawa pendirian saya dahulu berbeza, pendirian sekarang sudah berubah dan sebagainya. Ini negara demokrasi, kita patut biarkan iklim ini terus bergerak dengan subur. Kita harus menghargai pandangan semua. Law is debatable and arguable. Dan law itu dynamic, bukan hanya bersifat statik semata-mata. Datuk Seri, mungkin kita nak berehat seketika selepas kita ini untuk kita memberikan gambaran isu-isu yang boleh kita bawakan lagi dan juga kita gambarkan khususnya di bawah naungan dan juga lembayung Kementerian Dalam Negeri. Semuanya seketika nanti, kita berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Terima kasih. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut: melayari portal dan email kepada iaduan@kpdnhtp.gov.my, menghubungi talian 1-800-886-800, menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu, berhubung menerusi talian WhatsApp berikut, atau anda boleh juga menghubungi operasi bilik gerakan di talian tertera. Ya, disambut bersama-sama dengan masyarakat-masyarakat yang lain yang ada di negeri Sarawak. Kalau kita lihat persembahan jualan yang terdapat dalam tempat ini, dan ini menunjukkan kesefahaman, toleransi di antara masyarakat yang tinggal dalam negeri Sarawak.
Baik, in the purview ataupun dalam lempayung Kementerian Dalam Negeri, kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Ini juga isu yang banyak dimainkan, bukan sahaja di media sosial, tetapi juga mereka ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah antara visi dan juga misi pendirian pihak kementerian. Yang pertama tentang isu documentation, khususnya dari segi pendaftaran kewarganegaraan. Yang kedua berkenaan tentang isu kewarganegaraan itu sendiri. Dua isu ini besar kerana ia banyak dimainkan, malah diretorikkan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Jadi apa mungkin pendirian dan juga the definite answer untuk isu-isu yang melibatkan legislatif, melibatkan sovereignty dan juga isu kewarganegaraan ini? Baik, isu kewarganegaraan ini dalam Perlembagaan Persekutuan itu tercatat dengan jelas lah. Ya. Pertama, ini dari perspektif undang-undang dulu, dari segi perspektif perlembagaan. Okay. Negara kita memang tidak mengiktiraf dui kerakyatan. Okay. Itu fact number one. Okay? Kerana itu, maka perkara kewarganegaraan ini, misalnya dalam kes yang kebelakangan ini hangat diperbahaskan, iaitu seorang ibu yang berkahwin dengan warga asing, melahirkan anak di luar negara. Jadi, apakah anaknya itu terus mendapat kerakyatan Malaysia secara automatik dan sebagainya. Okay. Itu antara debate. Dibawa ke mahkamah, peringkat mula ibu itu menang, kemudian Kementerian Rayu, Kementerian pula menang, kemudian sekarang di peringkat Mahkamah Persekutuan. Jadi kerana kewarganegaraan ini dia tidak diperolehi secara automatik. Dia mesti melalui satu proses permohonan. Baik, itu dari perspektif undang-undang. Ya. Saya tak kata saya setuju atau saya tak kata saya tak setuju. Saya establish fact dia dulu. Okay? Baik. Di satu sisi lain, saya fikir masih kena ada elemen kemanusiaan dalam perkara ini. Harus diberi weightage juga. Ya. Budi bicara. Budi bicara hal-hal ini. Dalam pembincangan awal saya dengan pegawai kanan di jabatan yang berkenaan, saya dapat pandangan dari perspektif undang-undang. Saya sampaikan pandangan awal saya dan kami bersetuju bahawa sesuatu harus diusahakan dengan lebih serius. Saya anggap ini sebagai low hang fruit. Dan isu kewarganegaraan ini kalau kita nak usahakan sebarang pindaan di peringkat undang-undang, perlembagaan memerlukan kita untuk ikut mendapat perkenan raja-raja. Isu perlembagaan. Okay? Jadi ini tentang isu semasa lah yang sekarang ni. Tapi sekali lagi, berapa banyak data sebenarnya yang menunjukkan angka begini. Okay? Angka itu kecil ya sebenarnya. Ya. Saya tak sebut dulu, tapi saya privy kepada angka-angka itu yang jumlah relatifnya kecil. Kes yang macam saya contohkan tadi. Kan? Jadi saya percaya ini antara fokus awal saya selepas sesi taklimat ini untuk saya tekuni dan kemudiannya kemukakan suatu syur jalan keluar supaya kemelut ini tidak berterusan dalam menguruskan soal kewarganegaraan ini. Ya, isu pengurusan pendokumentasian, kita tidak mahu ia hanya melibatkan suatu bentuk layangan politik semata-mata, tetapi perlu diterjemahkan dalam prinsip kementerian yang diterajui oleh Datuk Seri. Jadi bagaimana isu ini yang melibatkan juga wilayah di Sabah, Datuk Seri? Ya, betul. Tadi pun dalam perbincangan saya dengan pegawai petang tadi, kami ikut membincangkan aspek ini. Soal kalau di Sabah Sarawak itu kedapatan banyak kes ya. Aspek misalnya yang kami bincangkan misalnya anak-anak yang tidak stateless lah ya, stateless, tidak punya kewarganegaraan ataupun merupakan sebahagian daripada satu ketika dulu mungkin pelarian ekonomi dan sebagainya. Itu kita bincang akibatnya dokumentasi peribadi itu tidak lengkap. Dan itu kalau tidak kita uruskan mengikut perspektif dan lunas undang-undang, maka itu akan menjadi berpotensi untuk menjadi satu masalah yang berterusan yang tak ada jalan penyelesaian. Sebelum ini pun ikhtiar ke arah melengkapkan ataupun memberikan keabsahan terhadap kes-kes begini telah banyak diusahakan dengan pelbagai inisiatif. Tapi ianya masih belum berakhir. Bermaksud hal ini juga harus diteliti. Dan saya juga berhasrat untuk
melihat perkara ini lebih dekat dengan harapan bahawa kita boleh merangka satu formula penyelesaian segera. Ya. Bergerak daripada isu itu, kita juga ingin melihat perubahan monsun yang sedang berlaku pada ketika ini, gambaran-gambaran kerisauan kepada situasi banjir ataupun situasi luar jangka yang akan berlaku, mobilisasi dan juga penugasan anggota di bawah penguatkuasa dan juga Kementerian Dalam Negeri bagaimana sedang dilaksanakan dan juga dirangka, Datuk Seri. Baik, buat masa sekarang, monsun Timur Laut ini kita sudah mula. Kita dapati beberapa negeri sudah mengalami banjir, khususnya di Pantai Timur, Pahang, Kelantan dan sebagainya sudah berlaku. Dan banjir ini akan melibatkan potensi kehilangan nyawa dan harta benda. Di mana peranan pasukan polis? Pasukan polis Diraja Malaysia dan juga rela di bawah KDN ini ikut berganding dengan Angkatan Tentera, Angkatan Pertahanan Awam, pasukan bomba, dan deployment of asset ini adalah merupakan usaha sama. Dan dari segi penyertaan pasukan polis dan rela khusus untuk monsun Timur Laut ini di negeri-negeri yang saya sebutkan ini, kekuatan yang kita sediakan adalah mencecah hampir 22,000, 23,000. Sekarang ini yang kita letak sebagai tahap bersiap sedia yang bila-bila masa sudah dikerah ataupun sudah berada di lapangan. Dan fungsi mereka pelbagai lah. Kadang-kadang bila berlaku banjir, mangsa banjir dipindahkan ke pusat perpindahan sementara. Kediaman mereka ditinggalkan kosong, ancaman terhadap harta benda, bukan sekadar ditenggelami air tapi potensi berlaku kecurian dan sebagainya. Itu juga dalam bidang tugas pasukan polis yang kita beri. Selain daripada deployment of asset seperti pacuan 4 roda, truk, bot ataupun aset udara. Semuanya ini sudah pun digerakkan melalui perbincangan dan mesyuarat-mesyuarat di peringkat negeri. Dan peringkat persekutuan pula, tugas ini dipikul oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi khusus untuk pasukan polis, saya telah pun diberikan taklimat oleh Ketua Polis Kelantan dan juga Ketua Polis Pahang. Saya mengambil langkah awal untuk mendengar sendiri tahap persiapan dan saya berpuas hati. Dan saya juga akan menyusul berada di lokasi-lokasi yang ditimpa banjir ini apabila keadaan itu berlaku. Jadi bolehlah saya beri jaminan dalam melalui siaran RTM ini bahawa pasukan polis telah kita kerahkan dengan tekad untuk menjaga keselamatan nyawa dan mengurangkan aspek kerosakan harta benda, keselamatan harta benda. Dengan kerahan rela dan pasukan polis mencecah hampir 23,000. Dengan deployment aset, kita telah kenal pasti jumlah yang kita sudah tugaskan. Kemudian dikenal pasti juga lokasi-lokasi hotspot banjir, kawasan tanah runtuh dan sebagainya. Jadi bermaksud checklist senarai semak itu sudah pun berada pada tahap yang cukup, memadai berdasar pada pengalaman lepas ketika terlibat membantu mangsa-mangsa banjir. Baik, satu penjelasan yang konklusif Datuk Seri sebelum kita mengakhiri naratif khas pada malam ini. Seusai Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10, high expectation ataupun jangkaan tinggi pengundi rakyat dan juga keseluruhan rakyat Malaysia kepada pimpinan yang begitu lama sudah dinanti-nantikan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi perihal berkenaan tentang memenuhi jangkaan, expectation, krisis management, pengurusan krisis yang mungkin akan berlaku dalam satu masa kelak, apakah terdaya untuk Yang Berhormat Datuk Seri menangani isu-isu yang mungkin akan terpalit dan juga isu yang mungkin akan berbangkit semula kepada Kementerian Dalam Negeri? Baik, kepimpinan Datuk Seri Anwar ni dia sangat fokus. 2-3 siri Mesyuarat Jamaah Menteri ini pesannya kepada kami satu aja, tumpu dan fokus kerja. Okey, jangan terkalih dengan isu-isu lain. Kemudian peringkat awal ini pasang telinga dan dengar taklimat, tekun dan faham. Tidak perlu membuat sebarang pengumuman-pengumuman dasar. Okey, itu pesan dia. Dan sudah tentu dalam konteks Kementerian Dalam Negeri,
saya mengambil pesanan itu dan cuba untuk menghayati dan menjiwainya. Dan itulah buat beberapa hari ini saya tumpukan kepada belajar secepat mungkin perkara-perkara yang saya anggap sebagai penting di dalam bumbung kementerian ini. Dan sesi engagement saya dengan izin dengan pegawai tinggi kementerian itu berlangsung dengan begitu intensif sekali. Dan saya secara peribadi optimis bahawa Datuk Seri Anwar boleh tunjukkan satu direction yang jelas dan mampu untuk provide leadership yang juga jelas. Itu akan kemudiannya diikuti oleh barisan jemaah menteri. Sebab itu pengumuman awal dia adalah pengumuman yang sangat bersifat prihatin rakyat, iaitu tentang jaminan bekalan makanan yang cukup, kemudian komitmen untuk menguruskan soal kos sara hidup dan juga keadaan harga yang terkawal. Dia sudah 2-3 kali memfokuskan mesyuarat jawatankuasa kos sara hidup. Berbanding mesyuarat jawatankuasa lain, ini sudah 2-3 kali diikuti dengan beberapa pengumuman yang dia kendalikan. Itu yang disegerakan. Itu yang disegerakan. Jadi saya percaya, dan dia juga tidak memilih untuk segera mengadakan lawatan luar negara sehingga dia boleh tumpukan perkara-perkara yang perlu dia uruskan segera. Itu menunjukkan komitmen yang tinggi. Bagi barisan jemaah menteri, kami cuma tunggu mencontohi hal yang beliau tunjukkan, dan daerah tanggungjawab kita tertumpu pada kementerian yang kita diamanahkan. Yang Berhormat Datuk Seri, apakah Yang Berhormat Datuk Seri sedia kalau sekiranya dibandingkan dengan kepimpinan terdahulu ataupun dikritik oleh pemerhati dan juga masyarakat? Itu sudah lumrah bila berada di satu jawatan kedudukan awam begini. Mana mungkin kita mengelak semua itu. Dan saya tak lama dalam politik, lebih kurang 28 tahun saja. Turun naik. Hanya 28 tahun. Jatuh, turun dan sebagainya. Itu memberi kematangan saya. Dan saya sangat terbuka dengan sebarang syur, kritikan dan teguran. Saya mahu ianya prestasi saya dinilai dari segi kepimpinan yang saya bawa dalam mengetuai kementerian ini. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri, terima kasih bersama kami dalam Naratif Khas pada malam ini. Itu dia Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri dan juga terima kasih kepada pihak Kementerian Dalam Negeri sudi bersama kami dalam Naratif Khas memberikan suluhan berkenaan jaminan keselamatan dan juga perpaduan. InsyaAllah teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Kami paparkan bukan saja isu-isu semasa tetapi juga isu-isu masyarakat dan juga mendasari kehendak dan juga keperluan masyarakat. Terima kasih bersama kami. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi.